Salam sejahtera. Tajuk khotbah hari ini ialah bagaimana bergembira dalam hidup. Bagaimana bergembira dalam hidup. Hari ini passage saya ialah dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 21. Filipi 1 12 sampai 21. Biar saya baca. Aku ingin memberitahumu, saudara-saudaraku, bahwa segala yang telah berlaku kepadaku sebenarnya semakin memajukan penyebaran Injil. Dengan demikian, nyatalah dalam kalangan seluruh pegawai istana dan orang ramai bahawa aku dipenjarakan kerana Kristus. Juga, kebanyakan saudara kita dalam Tuhan menjadi yakin kerana aku dipenjarakan. Mereka semakin berani menyebarkan firman Allah tanpa ketakutan. Ada orang yang memberitakan Kristus kerana hasad dengki dan persaingan, dengan manakala ada juga dengan niat baik. Mereka ini melakukannya dengan kasih kerana tahu bahawa aku telah ditugaskan untuk mempertahankan Injil. Sebaliknya, golongan yang pertama itu mengajar tentang Kristus untuk kepentingan diri sendiri, bukan dengan ikhlas. Kerana mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka dapat menyusahkan lagi aku yang terpenjara. Oleh itu, bagaimanapun, hal itu bagiku tidak penting. Walau dengan apa cara sekalipun, baik berpura-pura maupun ikhlas, Kristus sedang diberitakan. Dan kerana ini, aku bersukacita dan akan terus bersukacita. Kerana aku tahu bahawa ini akan membawa kepada penyelamatanku melalui doamu dengan pertolongan Roh Yesus Kristus. Adalah jangkaan dan harapanku yang bersungguh-sungguh bahawa dalam apa hal pun aku tidak dipermalu, melainkan dengan segala keberanianku seperti biasa. Maka sekarang juga Kristus akan ditinggikan dalam diriku, baik hidup melalui hidup maupun mati. Kerana bagiku, hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Ini firman Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Saya akan berkongsi tentang keadaan hari ini, keadaan yang mencabar. Cabaran ada di dalam masa pandemik. Sekarang ini virus dan ini COVID, dan sudah ramai orang sudah kenal. Mereka pun ada ramai orang pun meninggal dunia. Di masa cabaran, masa kematian orang yang tersayang, ramai orang pun tidak tahu macam mana mau buat ini. Ramai orang yang meminta Tuhan, Tuhan di mana? Mereka Tuhan, mengapa Tuhan tidak buat keputusan yang selesaikan, yang berhentikan semua COVID, semua pandemik. Sekarang ramai orang yang susah, ada orang yang hilangkan kerja, ada orang tidak ada pendapatan lagi, bendera putih pun sudah keluar,
ramai orang tidak ada makanan, ada orang pun hilangkan perniagaan, ada kerugian perniagaan, ramai orang pun masa jatuh dalam kesakitan yang teruk, adalah kerisauan, kebimbangan pun adalah mental. Ini ada mental case, ramai pun di dalam keluarga pun ada masa pergaduhan, perceraian, ke masalah-masalah lain-lain. Ini adalah satu cabaran di dalam zaman sekarang. Kita tidak tahu bila ini pandemik akan tamat. Ada orang kata tahun depan 2022 atau 2 tahun yang depan 2023. Ada orang kata 10 tahun pun kita pun boleh lihatkan virus akan di sini. Marilah kita lihatkan situasi Paulus. Paulus pun jatuh dalam satu situasi yang sama dengan kita. Dia dipenjarakan di Roma pada selepas Masehi tahun 62 sampai 66 di Roma. Dia jadi seorang banduan dalam rantai 24 jam sehari. Tiada kebebasan. Untuk dia adalah total lockdown. SOP dia ialah tidak boleh berjumpa orang lain. Dia pun tidak ada kebebasan pergi sini, pergi sana. Makanan sudah dibawa kepada dia. Kalau kita lihatkan situasi Paulus, dia kan yang sama dengan hari kita. Diam-diam duduk di rumah. Paulus di penjara. Penjara itu ialah satu bangunan yang dia tidak boleh pergi mana-mana. Dia pun sudah dirantaikan dan jadi seorang banduan di dalam penjara itu. Ia adalah pengkawal 24 jam. Pengkawal boleh ubah. Kalau kita ikutkan Roma, cara-cara Roma, ialah satu hari dia adalah 3 shift. 3 shift untuk pengkawal. Pengkawal itu 3 shift. Kalau 4 tahun, ramai ribu-ribu pengkawal Roma pun adalah bertemu dan bersama dengan Paulus di dalam satu bangunan. Di Filipi kita lihat Paulus sendiri pun kata dia dipenjarakan kerana Kristus, bukan dia buat salah. Ada orang pun gunakan ajaran lain yang menyusahkan Paulus. Di ayat 17, dia pun kata mereka dapat menyusahkan lagi aku dalam yang terpenjara. Ini adalah situasi Paulus. Paulus pun sama seperti kita hari ini. Kita minta Tuhan di mana? Tuhan mengapa tidak buat kerja? Tuhan ada dengarkan doa kita kan? Selalu kita pun, ramai orang pun telefon, ramai orang pun di dalam WhatsApp, di dalam email, di dalam Facebook, selalu pun adalah soalan-soalan yang tidak adalah jawapan. Kita pun lihat di Malaysia, ramai orang pun sudah meninggal dunia, bunuh diri, sebab mereka dengan banyak tekanan. Lain-lain macam-macam tekanan mereka pun ada. Tetapi Paulus di dalam situasi dia yang sama, di dalam lockdown, total lockdown, dia pun tidak pergi mana-mana. Dia fokus di atas, dia bukan fokus pada
4K ini. K yang pertama ialah kesengsaraan. Paulus tidak fokus pada kesengsaraan. Dia di dalam penjara, dia boleh jadi seorang yang sengsara. Dia dirantaikan, dia tidak ada kebebasan. Dia memang banyak komplain lah. Tetapi dia tidak fokus pada kesengsaraan. Kalau seorang akan fokus di atas kesengsaraan, memang ialah Paulus lah. Tetapi dia tidak buat begitu. Kedua, dia pun tidak fokus pada kesusahan. Ada orang yang menyusahkan dia. Ada orang pun pentingkan diri sendiri. Ini orang dia dengarkan Injil dari Paulus, tetapi mereka ajarkan teologi yang lain, ada ajaran yang lain, ajaran yang sesat. Sebab mereka yang gunakan Injil yang pentingkan diri sendiri, bukan dengan ikhlas. Menyusahkan Paulus. Ramai orang komplain, Paulus lihat kan, ini murid engkau kan, ini murid engkau kan. Kenapa mereka buat begitu? Ini nama Paulus pun sudah busuk. Nama Kristian pun sudah busuk. Tetapi Paulus, dia tidak fokus pada kesusahan. Paulus pun tidak fokus pada kesakitan. Dia sendiri kata, dia pun adalah kelemahan. Sebab dulu dia dipukul, dia pun ada tenggelam. Itu kapal tenggelam di lautan. Dan dia pun banyak kali ada orang yang memberikan kesusahan, kesengsaraan. Dia pun selalu kata dia adalah duri yang selalu cubit-cubit dia. Dia pun tahu kan, ini badan dia kan, tubuh dia kan pun selalu bukan yang boleh kata sehat yang sempurna. Tetapi dalam kelemahan, dia ada sakit, dia ada kesakitan, tetapi dia tidak fokus pada itu. Dia pun tidak fokus pada kesukaran. Dia sangat sukar. Banyak gereja yang dia sudah tubuh, ramai orang yang dia sudah menginjil, tetapi sekarang dia tidak boleh melawan mereka. Tidak boleh connect dengan mereka. Seperti hari ini kita tidak boleh kembali kepada gereja yang boleh sembah Tuhan bersama-sama dengan kawan-kawan. Tidak boleh. Paulus sendiri seorang di dalam penjara. Dia pun, kalau dia di sini, dia pun online saja. Online saja. Yang lain tak ada. 2000 tahun yang dahulu, Paulus sudah online. Tetapi online dia ialah dia tulis surat. Sekarang kita online adalah Zoom, adalah Google Meet, adalah banyak-banyak cara-cara. Tetapi Paulus bukan pada kesengsaraan, kesusahan, kesakitan, kesukaran. Tetapi fokus Paulus hanya pada Kristus saja. Hanya Kristus. Sebab Kristus saja memberikan semangat kepada dia. Ini Injil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Sebab perasaan Paulus kata, di ayat 18 saya kata, aku bersukacita dan akan terus bersukacita. Bersukacita dan bersukacita. Gembira dan terus bergembira. Sebab dia kata, bila saya dipenjarakan, tetapi semakin memajukan penyebaran Injil. Ini Kristen, murid-murid Paulus kan, dan semua orang Kristen lain, mereka pun sudah beranikan sendiri memajukan penyebaran Injil.
Paulus di dalam dipenjarakan karena Kristus. Dia kata, ini pengkawal di sini 24 jam, satu hari ada 3 pengkawal. Kalau beribu-ribu pengkawal, mereka mesti, Paulus kata, mesti dengar Injil Yesus. Paulus menginjilkan mereka, menceritakan tentang Injil kepada dia. Ini Paulus, saya memang ramai orang pengkawal, saya percaya yang sudah percaya Kristus. Kalau you lihat itu buku surat Roma, ada orang di dalam di dalam istana Sisar, mereka pun sudah percaya. Paulus kata dia bersukacita sebab dia telah ditugaskan untuk mempertahankan Injil. Sebab ini fokus Paulus ialah Kristus, ialah Injil. Kristus sedang diberitakan. Sebab itu bila saya lock up, ini Injil tidak di lock up, Kristus tidak di lock up. Hanya Paulus kata saya saja seorang, tetapi Injil tidak. Sekarang kita boleh majukan penyebaran Injil. Ini saya dipenjarakan membawa kepada penyelamatanku, dia kata. Sebab ini hidup untuk Paulus ialah Kristus, mati ialah keuntungan. Sebab dia di dalam penjara, ini adalah keuntungan untuk kerajaan Tuhan. Kalau dia hidup, ini adalah untuk Kristus Yesus. Bila dia dikurung atau tidak dikurung, dibebas, dia pun adalah yang fokus hanya pada Kristus saja. Ini perasaan Paulus. Kalau kita lihatkan ayat 27, dia kata, cuma pastikanlah kelakuanmu selaras dengan Injil Kristus. Saya akan berkongsi seperti Paulus. Ajaran Paulus kepada kita kata, nomor 1, di dalam keadaan yang mencabar, dia kata, nomor 1, kita lihat dari segi pandangan Tuhan. Lihat dari segi pandangan Tuhan. Jangan lihatkan sendiri. Ini pandangan Tuhan. Jangan lihatkan keadaan pandemik, ada virus, ada vaksin. Tetapi lihatkan segi pandangan Tuhan. Apalah makna Tuhan, apalah cara Tuhan, pelan-pelan Tuhan, kehendak Tuhan. Sebab ini ayat 12 kata, segala yang telah berlaku, Paulus kata, segala yang telah berlaku kepadaku sebenarnya semakin memajukan penyebaran Injil. Hari ini kita kalau lihatkan ini pandemik, semua online, ramai orang yang tidak adalah peluang yang dengar Injil, mendengar khotbah, yang bacakan Alkitab di negara-negara atau di kelompok-kelompok, di kampung-kampung, di mana pun mereka sekarang online. Bila-bila di dalam bilik mereka, di dalam rumah mereka, di dalam ladang mereka pun boleh dengarkan firman Tuhan, dengan khotbah, dengan ini kebenaran Tuhan, boleh menerima. Kita mesti seperti Paulus lihat dari segi pandangan Tuhan. Kedua, jangan bagi orang lain menggawal sikapmu. Ada orang yang mau menyusahkan, mereka yang mengkritik, mereka yang marah kita. Tetapi jangan bagi orang menggawal sikapmu. Sikapmu ialah, sikap kita semua ialah fokus kepada Kristus saja.
Ayat 15 kata, ada orang yang memberitakan Kristus dengan hasad, dengki dan persaingan. Sebaliknya, golongan yang pertama itu mengajar tentang Kristus untuk kepentingan diri. Jangan marahlah. Mereka kepentingan diri, tetapi fokus ialah Kristus. Mereka bukan dengan ikhlas, sebab mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka dapat menyusahkan engkau. Bila dia menyusahkan Paulus, dia menyusahkan Kristus, dia menyusahkan kita, menyusahkan Kristen. Jangan marah, jangan benci. Fokus kepada Kristus. Ketiga, Paulus kata, sentiasa percaya Tuhan akan membawa keputusan yang paling sesuai. Tuhan ialah Maha Kuasa. Dia adalah plan-plan rancangan-rancangan Tuhan yang lebih besar. Lebih sesuai, paling sesuai, paling bagus. Kata di sini, kerana aku tahu bahawa ini akan membawa kepada penyelamatanku melalui doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita sentiasa percaya Tuhan. Hanya Tuhan boleh tolong. Hanya Tuhan, dia lebih besar daripada pandemik, lebih besar daripada vaksin, lebih besar daripada virus, lebih besar daripada hati manusia atau pelan-pelan manusia. Dia memang tahu. Sekarang ialah Tuhan yang beritahu, yang suruh kita keluar dari ini dinding-dinding gereja. Keluarkan dari dinding. Sekarang kita sudah online. Sudah antara bangsa. Ini online antara bangsa. Siapa-siapa di mana-mana boleh dengar. Ini kebenaran Tuhan. Masuklah. Tangkap peluang ini. Keempat, Paulus kata, fokus atas tujuanmu, bukan masalahmu. Tujuan saja. Apa tujuan? Ini adalah tujuan yang Tuhan yang memanggil kita yang mula-mula sampai hari ini. Ada satu tujuan, kehendak dia. Ikutkan kehendak itu, ikutkan tujuan itu. Paulus kata, kita kalau di dalam pelarian ini, kita habiskanlah pelarian itu. Kalau kita ada satu tugas, habiskan. Ini tujuan sampai akhir tamat itu. Kita tujuan Kristian ialah kembali kepada kerajaan Tuhan bersama dengan Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan. Itu tujuan. Jangan dikacaui oleh orang lain. Ini masalah engkau, masalah itu kesakitan, kesengsaraan, kesusahan, kesukaran. Jangan fokus atas itu, hanya Kristus. Saya ucap lagi, kata seperti Paulus kata, kerana bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Bolehkah kita buat begitu? Bolehkah kita percaya Tuhan Yesus? Bolehlah kita yang bersama-sama yang percaya Tuhan Yesus fokus atas pada Dia, yang biar Yesus masuk, Roh Tuhan masuk, yang mengajar, memimpin kita sampai kita boleh seperti Paulus kata, kerana bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Engkau boleh dapat bersukacita, bergembira dalam hidup engkau. Marilah doa. Bapa di surga, kami mohon Roh Tuhan datang, ajar kami, penuhi kami. Anugerah Tuhan, kami mohon Tuhan yang dapat, yang sampai. Biar kami masuk ke hadiran Tuhan. Urapkan kita. Kami siap sedia mengikut Tuhan Yesus seperti Paulus.
tolonglah kami. Dalam nama Yesus. Amin.